Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Mari belajar sains bersama Cikgu Yang Izam. Pada kali ini, Cikgu akan mengajar bab 2, nutrisi dan teknologi makanan. Standard kandungan adalah 2.1, gizi seimbang dan nilai kalori. Standard pembelajaran 2.1.1 memerihalkan gizi seimbang. 2.1.2 menjalankan eksperimen untuk menganggarkan nilai kalori dalam sampel makanan. 2.1.3 mewajarkan kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Apakah gizi seimbang? Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan seseorang dalam kuantiti yang betul. Gambar foto 2.1 adalah beberapa contoh masalah kesihatan yang disebabkan oleh malnutrisi. A ialah goiter, B scurvy, C marasmus, D kwashiorkor dan E riket. Malnutrisi ialah kekurangan atau berlebihan mana-mana kelas makanan menyebabkan malnutrisi. Malnutrisi ini berlaku di seluruh dunia. Apakah konsep pinggan sihat Malaysia? Isi separuh pinggan dengan buah dan sayur. Isi suku pinggan dengan nasi atau sumber karbohidrat yang lain. Isi suku pinggan dengan ikan atau sumber protein yang lain. Aplikasi konsep pinggan sihat Malaysia dalam kehidupan harian. Makan 3 hidangan utama yang sihat dalam sehari. Makan 1 hingga 2 snack yang sihat di antara waktu makan jika perlu. Lebihkan pemakanan makanan berbijiri. Kurangkan makanan bergoreng dan bersantan. Makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap. Nilai kalori makanan. Nilai kalori atau nilai tenaga bagi sesuatu makanan ialah jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan tersebut dengan lengkapnya. Unit nilai kalori, tenaga yang dibebaskan oleh pengoksidaan atau pembakaran makanan lazimnya diukur dalam unit kalori. Secara ringkasnya adalah kal. Kilokalori, joule, J besar atau kilojoule, K kecil, J besar. 1 kalori bersamaan 4.2 joule. 1 kilokalori bersamaan 4,200 joule. Bersamaan 4.2 kilojoule. Unit SI bagi nilai kalori ialah joule per kilogram. Pengukuran nilai kalori dalam makanan. Pengukuran nilai kalori dalam makanan dapat dilakukan dengan cara menggunakan radas khas yang dikenali sebagai kalorimeter bom. Nilai kalori bagi karbohidrat, lemak dan protein. Kelas makanan karbohidrat, nilai kalori adalah 16.7 kilojoule per gram.
Lemak adalah 37.6 kJ per gram dan protein adalah 16.7 kJ per gram. Makanan yang berlainan dan anggaran nilai kalori. Nilai kalori dalam makanan dapat ditentukan melalui kuantiti karbohidrat, protein dan lemak yang terkandung dalam makanan tersebut. Gula mengandungi 100% karbohidrat. Daging mengandungi 69% air, 18% protein dan 13% lemak. Minyak sawit mengandungi 100% lemak dan beras mengandungi 76% karbohidrat, 14% air, 8% protein dan 2% lemak. Makanan yang berlainan dan anggaran nilai kalorinya. Contoh kelas makanan karbohidrat, sumber adalah nasi, roti putih dan gula. Sumber bagi lemak adalah minyak sawit dan mentega. Sumber bagi protein seperti daging ayam, daging lembu. Manakala pelawas adalah seperti kubis dan timun. Di sebelah kanan jadual adalah nilai kalori di dalam kilojoule per gram. Kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Selain mengamalkan gizi seimbang, jumlah kalori dalam setiap hidangan juga seharusnya menepati keperluan kalori individu tersebut untuk mengekalkan kesihatannya. Kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Amalan pemakanan yang tidak sihat seperti waktu makan yang tidak sewajarnya dapat menyebabkan masalah seperti malnutrisi, obesiti, anoreksia nervosa, arteriosklerosis, diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, trombosis, stroke, serangan penyakit jantung dan penyakit jantung. Antara masalah kesihatan, punca dan kesan. Yang pertama adalah obesiti. Punca adalah pengambilan makanan yang tinggi nilai kalorinya secara berlebihan untuk jangka masa yang panjang. Kesan adalah meningkatkan risiko menghidapi penyakit seperti diabetes mellitus, arteriosklerosis dan tekanan darah tinggi. Anoreksia nervosa. Punca adalah keengganan seseorang individu untuk makan kerana terlalu risau akan kenaikan berat badan. Kesan adalah menghidap masalah kesihatan seperti malnutrisi dan boleh membawa maut. Masalah kesihatan seterusnya, arteriosklerosis, sejenis penyakit arteriosklerosis. Punca adalah pemendapan kolesterol pada dinding arteri. Kesan adalah lumen arteri menjadi sempit dan menyebabkan tekanan darah tinggi, meningkatkan risiko penyakit jantung dan strok. Seterusnya, diabetes mellitus. Punca adalah mengambil makanan atau minuman yang tinggi kandungan gula untuk jangka masa yang panjang. Kesan adalah menjejaskan penglihatan, kesihatan ginjal dan sistem saraf. Luka lambat sembuh. Masalah kesihatan yang terakhir adalah tekanan darah tinggi. Punca adalah mengambil makanan tinggi kandungan garam untuk jangka masa yang panjang. Dan kesan adalah meningkatkan risiko penyakit jantung dan strok.
Itu adalah punca beberapa masalah kesihatan serta kesannya. Corak pemakanan masyarakat Malaysia dan kesannya terhadap kesihatan. Kesihatan badan manusia bukan sahaja dipengaruhi oleh pengambilan jumlah kalori yang menepati keperluan, tetapi juga bergantung pada corak pemakanan seperti waktu makan dan jenis makanan. Di Malaysia, terdapat pelbagai jenis restoran, terutamanya restoran makanan segera yang beroperasi sepanjang masa. Kesan makanan segera dan makanan rapuh. Yang pertama, gula berlebihan dapat menyebabkan obesiti, kerosakan gigi, peningkatan risiko awal menghidap diabetes mellitus pada usia yang muda. Seterusnya, pewarna dan pemanis tiruan dapat menyebabkan kanser, kemandulan, diabetes mellitus dan kerosakan hati dan ginjal. Ketiadaan kandungan berkhasiat dapat menyebabkan malnutrisi. Kafein dalam minuman bergas dapat menyebabkan keadaan susah tidur, kerisauan, ketagihan. Dan garam berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan kerosakan ginjal. Itu sahaja perkongsian cikgu pada kali ini. Terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi. Pelajar yang belum menekan butang subscribe, sila berbuat demikian. Like serta sekiranya video cikgu ini bermanfaat, sila share kepada rakan-rakan. Sekian, terima kasih. Bye.